عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Pada kuliah yang terdahulu kita bawakan kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi kaitannya dengan wadmum ilyadaka ila janahika takhruj bayda min ghayri su ayatan ukhra linuriyaka min ayatina kubra. Bahawa Allah telah berikan kepada Nabi Musa mujizat, tangannya dimasukkan ke ketiak, nescaya dia keluar menjadi putih, cemerlang tanpa cacat. Bayda ini maksudkan bukanlah kerana penyakit kulit seperti kusta ke ataupun penyakit kulit yang lain, panau ke, bukan. Tapi merupakan putih yang sangat bercahaya sehingga menarik perhatian, menakjubkan orang yang melihat. Lebih-lebih lagi kerana Nabi Musa ni seperti yang telah kita bincangkan, seorang yang berkulit asmar iaitu hitam manis. Ini dapat kita perhatikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari bahawa sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu dalam peristiwa manasikul hajj. Nabi telah menyifatkan di sini duduknya Nabi Isa, di sini Nabi Musa, di sini Nabi Ibrahim alaihi wassalam di berdekatan dengan kawasan wukufnya Arafah itu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi kemudian kita telah kaitkan dengan peristiwa yang berlaku pada seorang sahabat yang terkemuka namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi dari suku kabilah Daus di Tihama. Pentingnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebagaimana satu perkara itu berlaku pada seorang nabi, maka ia juga boleh berlaku pada seorang wali. Dan tak lain tak bukan, ia mengukuhkan, mengisbatkan kebenaran nabi yang pernah diutus sebelum itu. Kita pernah kisahkan tentang Abu Muslim al-Khawlani radhiyallahu anhu yang telah dibakar tapi tidak hangus dia dalam satu riwayat. Jika Nabi Ibrahim pernah dibakar, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada yang dibakar tapi diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tufail bin Amr ad-Dawsi ini selepas Nabi sallallahu wafat, dia tetap istiqamah dalam Islam, memperjuangkan bersama-sama Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menentang golongan murtad. Antara yang dimaksudkan di situ itu Musailamatul Kadzdzab. Dan Tufail bin Amr ad-Dawsi ini telah mengajak bersama-sama dengannya berjuang untuk saf orang-orang beriman mujahidin muslimin ini. Anaknya bernama Amr. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dalam perjalanan pergi ke Yamamah itu, tiba-tiba dia tidur, dia bermimpi melihat sesuatu, tuan-tuan. Ni sahabat yang Allah kurniakan nur pada tongkatnya selepas minta dialih dari dahinya itu. Dia melihat dalam mimpinya, baik sahabat-sahabat sekalian, maka dia aku mimpilah. Ra'aitu anna ra'si kad hulik wa anna ta'iran kharaja min fami wa anna imra'atan adkhalatni fi batniha wa anna ibni amran ja'ala yatrubuni hafifan lakinahu hila baini wa baina faqalu khairan. Tufail Amr ad-Dawsi ini telah memimpi melihat kepalanya dicukur, lalu keluarlah seekor burung dari mulutnya. Datanglah seorang perempuan tak semena-mena menangkapnya, memasukkannya ke dalam rahimnya. Dan anakku yang bernama Amr cuba untuk mengejar aku bersungguh-sungguh tapi akhirnya tak berhasil. Cerita mimpi ini kepada para sahabat yang turut serta dalam rombongan jihad itu. Mereka berkata, tak ada apa-apa, insya-Allah benda yang baik, khairan insya-Allah. Kita kalau tak mampu tafsir mimpi, jangan mengarang-arang, tuan-tuan. Yang mana mandai, katalah yang baik-baik. Sahabat-sahabat kata, khairan, baik insya-Allah. Duduk termenung, tidak senang dia untuk duduk. Akhirnya dia pun berkata, oh, saya dah dapat akhir dia, saya dapat ilham.
Banyaklah tuan-tuan berdoa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ataupun Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk dan selamatkan aku dari kejahatan diriku sendiri. Jadi ayah yang saleh, ibu yang salihah, guru yang berilham, mempunyai idea untuk membentuk anak-anak yang cemerlang. Doa ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, boleh lihat dalam buku yang bertajuk Doa dan Zikir Harian. Doa untuk dapat ilham. Ilham dalam apa jua yang kita kerjakan, dia ada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga satu doa yang kalau kita berusaha hati, amalkanlah. Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang kuharapkan. Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan diriku seorang diri tanpa bimbingan, ya Allah. La takilni nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikkanlah segala urusanku, ya Allah, semuanya sekali. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah dan sebenarnya melainkan Kau, ya Allah. Doa yang kedua ni tuan-tuan ada dalam buku, sebagai contohnya Perisai Muslim. Buku Perisai Muslim karangan Al-Qahtani telah pun diterjemahkan dengan kebenaran oleh penulis asal, oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, hafizahumullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi ini merupakan ilham yang Allah berikan kepada seorang saleh. Jangan kita lupa dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, "Ar-ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi yang baik itu adalah merupakan 1/46 daripada wahyu yang Allah berikan kepada seorang Nabi. 1/46. Ia bukannya wahyu, tapi merupakan ilham yang Allah berikan sebahagian daripada wahyu. Orang yang saleh, kata Imam Ghazali, itu Ibnu Qayyim, dapat mimpi yang baik ni, amalkan sunnah Nabi, makanlah yang bersih, jauhi yang syubhat, apatahlah yang haram, dan jangan berkata dusta. 3 perkara ni tuan-tuan, maka Allah beri kepada kita ilham. Kembali pada kisah Tufail Amr Ad-Dawsi ni, mimpinya melihat rambutnya dibotakkan, kepalanya dibotakkan, keluar burung seekor dari mulutnya, dan tak semena-mena seorang perempuan menangkap dimasukkan ke dalam perutnya. Tuan-tuan, dia pun jawab sendiri, adapun kepala aku dibotakkan, itu tandanya aku akan dipancung. Keluarnya burung dari mulut, itu menunjukkan rohku akan keluar, dan aku ditangkap masuk ke dalam rahim seseorang perempuan, maknanya aku akan mati syahid dikebumikan di bumi ini. Dan anakku datang mengejarku tapi dia tak dapat, menunjukkan dia berusaha juga untuk mati syahid, tapi nampaknya belum berjaya lagi. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, memang benar inilah yang berlaku. Dalam perangan Yamamah, sahabat yang mulia Tufail Amr Ad-Dawsi, Allah kurniakan karamah, ada cahaya pada wajahnya, kemudian beralih kepada tongkatnya itu, maka berlakulah apa yang telah dimimpikan itu, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku ni benar-benar berlaku. Dalam perangan Yamamah, nampaknya Tufail Amr Ad-Dawsi ni telah pun gugur sebagai seorang syuhada, dipancung kepalanya. Allahu Akbar. Lalu anaknya Amr bin Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni berusaha untuk mati syahid juga, tapi nampaknya tidak berjaya pada waktu itu, dan yang menimpanya hanyalah tangan kanannya saja yang putus, dipancung ataupun dilibas dengan pedang oleh musuh Allah SWT, maka dia sudah tidak ada tangan kanan lagi, tuan-tuan. Bila pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu, masuklah Amr bin Tufail ni, anak sahabat yang mulia Allah kurniakan karamah cahaya ini, tuan-tuan. Maka makanan pun dihidangkan, Sayyidina Umar pun duduk, sahabat-sahabat pun duduk. Ni generasi sahabat semua yang ramai. Bila makanan mula nak dimakan, Amr bin Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini pun melarikan diri, mengasingkan diri. Lebih inferior lah, tuan-tuan, tangannya tidak ada. Sayyidina Umar telah berkata, kamu ni melarikan diri khajalan min yadik, kamu lari kerana kamu malu, tangan kamu sudah tidak ada. Kenapa begitu? Akhirnya dia menjawab dengan telus, betul wahai Amirul Mukminin, saya malu. Lalu Sayyidina Umar telah berkata, demi Allah, kita tidak akan makanan ini sehingga kamu memulakannya. Kalaulah ada seorang manusia yang sebahagian daripada anggotanya telah masuk syurga, sebahagiannya belum, itulah kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Sayyidina Umar memberi kata-kata semangat kepada beliau. Tangan kamu yang hilang sebelah itu telah masuk syurga lebih awal daripada kamu. Ini anak sahabat yang dikurniakan Allah karamah cahaya pada wajahnya, tuan-tuan.
Tuan-tuan, ini anak tidak putus asa untuk dapat mati syahid macam ayahnya. Kerana ayahnya telah berkata dahulu, engkau akan mati syahid kemudian dalam mimpi ayah itu. Dia bersungguh-sungguh. Mana-mana peperangan yang ada, dia turut serta, tuan-tuan. Sehinggalah berlakunya perang Yarmuk. Dia pergi bersungguh-sungguh walaupun sedang kudung. Dan akhirnya, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian, dia termasuk di antara seorang yang mati syahid, yang seperti yang ayahnya telah mimpikan itu. Wa zala yuqatil hatta adraka ash-shahada allati mannahu biha abu. Dia pun mati syahid sebagaimana yang telah dimimpikan oleh ayahnya. Semoga Allah merahmati Tufail Amr Dawsini dan juga anaknya. Dia merupakan seorang syahid dan anaknya pun merupakan seorang syahid. Yang kita nak belajar ni, tuan-tuan dan sekalian, merupakan karamah yang Allah berikan kepada para awliya, para wali. Sebagaimana Allah berikan kepada para nabi karamah mukjizat, maka Allah berikan kepada para wali ini karamah. Kemudian datang ayat yang ke-25, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum itu, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah telah memberikan kepada Nabi Musa ni, kalau Allah berikan kepada dia mukjizat, iaitu tongkat tukar menjadi ular dan tangan yang bercahaya dimasukkan di bawah ketiaknya. Kemudian Allah telah menyuruh Nabi Musa untuk berjumpa, berdakwah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Tagha ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar bahasa Arab, tagha. Tagha ni maknanya apa? Tagha maknanya tajawazal had. Maknanya dia melampaui batas. Dulu dalam surah Nazi'at kita pernah bincangkan, Allah menggunakan ayat idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia ini melampaui batas. Itu juga surah Al-Alaq, innal insana yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ini dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, tuan-tuan. Allah mengingatkan innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu dia melampaui batas. Dulu dalam surah Kahfi kita telah bincangkan juga perkataan yang digunakan Allah SWT berkaitan dengan tagha ini. فَخَشِينَا أَيُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Nabi Khidir telah pun membunuh anak itu, dan Nabi Musa bertanya, kenapa dibunuh budak kecil tak bersalah itu? Nabi Khidir menjawab, semuanya ini merupakan perintah daripada Allah SWT, kerana anak ni kalau dihidup, dia akan merosakkan agama ayah ibunya, maka kami bunuh dia atas perintah Allah. Nabi Khidir diberikan Allah ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Kita dah bincang dalam perkara ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi begitu juga kita lihat dalam surah Al-Haqq, Allah gunakan inna lamma taghal ma. Tagha, air pun digunakan tagha. Kalau kita bayangkan banjir yang besar itu tiba-tiba berlaku dan seling mata, kedai tenggelam, masjid tenggelam, kereta yang besar boleh hanyut, namanya tagha. Taghal ma, air itu sudah melampaui batas. Air ini sifatnya membersihkan untuk minuman dalam sungai yang cantik, tapi tiba-tiba bila dia melampau batas, maka dipinjamkan dalam bab isti'arah. Kalau kita belajar balaghah, digunakan juga oleh Allah SWT. Taghal ma, air itu sudah pun melampaui batasan yang sepatutnya. Itu kita dapat lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah. Jadi tagut, bila Allah gunakan tagut sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah, faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada tagut. Tagut ni maknanya makhluk ataupun satu benda yang melampau batas. Bayangkan patung berhala yang tak ada kuasa tiba-tiba dianggap sebagai Tuhan. Ini melampau batas, tuan-tuan. Akal yang fitrah yang salimah, yang normal takkan menerima hakikat tersebut. Ini maknanya benda yang tagut benda yang melampau batas. Patutnya digunakan untuk buat rumah, tiba-tiba jadi sembahan pula. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nanti kita akan uraikan lagi kenapa Allah gunakan perkataan di sini tagha. Dalam kuliah akan datang kita akan uraikan perkara ini pandukan perspektif para ulama tafsir. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.